Coba saya terus. Baik, insyaAllah kita buka pengajian ilmu kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab al-izam sya'ilahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddan jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tadda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya semuanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu masuk akan agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah dikatakan sebenar-benar petunjuk. Dan jikalau kamu mengikut akan hawa nafsu kamu, sesudah datang kepada kamu akan ilmu, mana pengetahuan, maka tiadalah bagi engkau itu daripada Allah Ta'ala itu pembantu dan juga penolong. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya pada manusia. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalati ila khairi ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurba sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah silakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi surau, jawatankuasa surau, sila jamaah muslimin yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah kita merafakkan segi-segi puji dan syukur kepada Allah kerana pada pagi subuh ini kita dapat
solat berjemaah sama, dan kita mengisi rohani kita dengan pengajian ilmu, dengan kita melihat hadis, pilihan hadis kita pada pagi ini, insya-Allah itulah satu hadis yang penting. Itulah hadis yang terima daripada Abu Hurairah. Hadis terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Iza habba Allah ta'ala al-'abda nana Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulan fa yuhibbahu Jibril, fa yuhibbahu Jibril, fa yunada fi ahli sama, inna Allah ta'ala yuhibbu fulan fa yuhibbuhu ahli sama, summa yudau lahul qabul fil ardi. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza habba al-'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulan fa ahbibhu fa yuhibbuhu Jibril, summa yanada fis sama' fayaqulu inna Allah ta'ala yuhibbu fulan fa yuhibbuhu al-sama', summa yad'u lahu qabul fil ardi. Fa iza abghada 'abdan da'a Jibril fa yaqulu inni abghid fulan, inni abghid fulan abghadu fulan fa abghidhu fa yanribuhu Jibril, summa yunada fi ahli sama' inna Allah ta'ala ya begitu fulan, ya begitu fulan fa abghiruhu, summa tud'u lahu al-baghdha fil ardi. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, darjat hadis ini merupakan hadis marfu'. Hadis ini terima daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah meredha Allah Ta'ala untuknya. Kan? Iza habbal Allah Ta'ala al-'abda, apabila mencintai Allah Ta'ala akan seorang hamba, nada Jibril, lalu berkatalah Allah Ta'ala kepada Jibril. Iza habba Allah Ta'ala al-'abda nada Jibril, apabila mencintai Allah Ta'ala akan hamba, Allah Ta'ala mencintai seorang hamba tadi, nada Jibril, lalu Allah Ta'ala pun berfirman ataupun berkatalah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Allah Ta'ala pada Jibril? Inna Allah Ta'ala yuhibbu fulan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai akan si fulan. Si fulan mana hamba lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai akan si fulan. Hamba tadilah. Oleh itu fa ahbibhu. Oleh itu naklah kamu mencintainya. Naklah kamu mencintai. Allah Ta'ala berkata pada si Jibril. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Fa yuhibbahu Jibril. Lalu malaikat Jibril pun mencintai akan hamba tadi. Fa yunada fi ahli sama'. Lalu malaikat Jibril pun berkata ataupun berseru kepada penghuni langit. Lalu malaikat Jibril pun berseru pada penghuni langit, inna Allah Ta'ala yuhibbu fulan fa ahbibhu. Sungguh Allah Ta'ala mencintai akan sepulan, maka naklah kamu mencintai akannya. Fa yuhibbuhu ahli sama'. Lalu mencintai akan sepulan tadi oleh segala penghuni daripada langit lah. Penghuni langit maksudnya para malaikat lah. Maka mencintailah akan sepulan tadi oleh segala penghuni langit. Summa yud'u lahu qabul fil ardi. Kemudian kecintaannya kepadanya diteruskan ke bumi. Kemudian kecintaan tadi diteruskanlah kepada bumi, maksudnya penghuni yang terdapat di bumi lah. Macam tu. Kemudian wafi riwayatin, dan sampai satu riwayat lain menyatakan bahawa
Inna Allah Ta'ala iza habbal abda da'a Jibril. Sesungguhnya Allah Ta'ala apa mencintai akan si hamba, lalu Allah Ta'ala pun da'a ni menyerulah. Da'a Jibril. Lalu Allah Ta'ala pun menyeru kepada Jibril. Faqala, lalu dia berkata, inni uhibbu fulan fahabibhu. Sesungguhnya aku mencintai akan si fulan, maka naklah kamu mencintai ia juga. Fayuhibbahu Jibril, lalu mencintai akannya oleh Jibril. Summa yunada fis sama', lalu malaikat Jibril pun berserulah kepada penghuni langit. Fayaqulu, maka berkata ia, innallaha ta'ala yuhibbu fulan fa'hibbu fayuhibbu alis-sama'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai akan si fulan, maka naklah kamu mencintai juga, maka mencintai akannya oleh segala penghuni langit. Summa yud'u lahu qabul fil ardi, kemudian lalu diteruskan akan perkara tadi kepada penghuni bumi pula. Itu kalau Allah Ta'ala mencintai akan hamba lah. Wa iza abghada abda, apabila membenci pula. Apabila membenci Allah Ta'ala akan si fulan, akan si hamba, da'a Jibril. Da'a Jibril, lalu Allah Ta'ala pun berserulah kepada Jibril. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala pun berfirman, inni abghid fulan fa'abghidhu. Sungguhnya aku membenci akan si fulan. Sungguhnya aku benci kepada si fulan. Oleh itu naklah kamu pun membenci dia jugalah. Kamu pun kena membenci dia. Faya begitu fulan, faya bihu Jibril. Lalu kan malaikat Jibril pun membenci akan si hamba tadi. Summa yunada bi ahli sama', kemudian lalu diteruskan kebencian tadi kepada sekalian daripada penghuni daripada langit. Inna Allah Ta'ala yabghadu fulan fa'abghidhu. Maka malaikat Jibril pun berkata, sungguh Allah Ta'ala membenci akan si fulan, maka naklah kamu benci jugalah kepada si fulan tadi. Summa tud'u lahu al-abdha bil adi, kemudian diteruskan kebencian tadi kepada penghuni bumi. Kemudian diteruskan kebencian tadi kepada penghuni bumi, tuan-tuan. Masya-Allah. Okey, hadis ni tuan-tuan, dia merupakan satu hadis yang penting pada kita. Ni nak menyatakan kepada kita tentang yang pertama, mahabbatullah. Mahabbatullah makna kecintaan Allah Ta'ala. Kecintaan Allah Ta'ala lah kepada orang-orang yang taat, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kebencian Allah kepada mana-mana hamba yang melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam hadis ini dia nak kata kepada kita ada beberapa step lah. Step kebencian tadi ataupun kecintaan tadilah. Yang pertama, Allah Ta'ala menyatakan dia punya kecintaan tadi kepada malaikat yang utama dahulu. Dia disebutkan kecintaan itu kepada malaikat yang pertama. Malaikat yang paling utama, iaitulah malaikat Jibril. Malaikat Jibril salam lah. Mana di kalangan para malaikat ni, dia ada malaikat yang paling mulia. Kalau kita kan nak katakan malaikat semua mulia lah, kerana malaikat ni dijadikan daripada nur. Tak? Malaikat jadi pada nur, dijadikan daripada cahaya. Jadi memang tinggilah dia punya kedudukan dan makam dia. Tetapi di kalangan malaikat pun ada yang lebih utama. Ada yang lebih mulia. Macam di kalangan manusia, ada yang paling mulia. Para nabi dan para rasul mulia tak? Mulia. Tapi di kalangan para nabi dan rasul tu ada yang paling mulia, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu. Kemudian di kalangan malaikat pula, malaikat semua mulia. Tapi di kalangan malaikat tu ada yang lebih mulia, iaitulah malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam. Masya-Allah, tuan. Jadi Allah Ta'ala telah menurunkan kan pengakuan dia tadi, yang pertama kepada malaikat Jibril dulu.
Dah selesai kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pula turunkan kuasa lah kan. Turunkan kuasa dia step yang kedua, maknanya kepada seluruh penghuni langit. Penghuni langit dia terdiri pada malaikat mulia lah. Ada malaikat-malaikat yang bertasbih, sentiasa bertasbih kepada Allah. Ada malaikat-malaikat yang sentiasa berzikir kepada Allah. Ada malaikat-malaikat yang sentiasa sujud kepada Allah Ta'ala. Kan? Mana tingginya kedudukan dan makam para malaikat ini. Dan jumlah malaikat ini sudah tentu jauh lagi banyak berbanding dengan penduduk bumi. Jadi kalau para malaikat yang mulia pun Allah Ta'ala turunkan dia punya pengakuan dan kuasa tadi tuan-tuan, jadi nak nyata pada kita tentang pentingnya perkara tersebut. Pentingnya perkara tersebut. Yang pertama tadi, kecintaan Allah Ta'ala tadi dinyatakan kepada Jibril, mana malaikat yang paling mulia. Kemudian kecintaan itu diteruskan kepada malaikat langit, penghuni langit, pun mulia juga. Mulia juga kan. Jadi apabila Allah Ta'ala mencintai akan hamba tadi, maka disampaikan pada penghuni langit, maka penghuni langit pun mencintai juga hamba tadi. Sebagaimana Allah Ta'ala mencintai hamba tadi, malaikat Jibril pun mencintai akan hamba itu, hamba yang telah Allah Ta'ala pilih. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala juga mencintai, penghuni langit pun mencintai akan hamba tadi. Itu juga kecintaan tadi diteruskan kepada penghuni bumi pula. Penghuni bumi pula. Yang maksud penghuni bumi ini ialah malaikat-malaikat lah yang terdapat di bumi. Malaikat-malaikat terdapat di bumi. Dan juga orang-orang yang beriman, orang yang pilih oleh Allah Ta'ala lah. Jadi maknanya yang pertama, Allah Ta'ala kata dia mencintai hamba. Kan? Iza habdu fulan, kan? Apabila Allah Ta'ala mencintaikan hamba, Allah Ta'ala kata kepada malaikat Jibril, aku mencintai hamba tadi. Kemudian malaikat Jibril teruskan kepada penghuni langit. Wahai penghuni langit, Allah Ta'ala mencintai akan hamba tadi, maka naklah kamu cintai hamba tadi. Jadi penghuni langit pun mencintai hamba tadilah. Kemudian perkara tadi dihabarkan kepada penduduk bumi pula. Wahai penduduk bumi, naklah kamu mencintai hamba tadi. Maka penduduk bumi pun mencintai hamba tadi. Yang terdiri pada para malaikat dan juga orang-orang yang beriman. Kerana orang beriman dia tahu siapa orang yang dia perlu mencintai. Kita sebagai orang beriman ni, kita kena tahulah siapa orang yang kita perlu cintai. Mestilah orang yang beriman juga. Orang yang beriman dan juga amal soleh. Itu sebab dia tadi disebut, dia kata kemudian kecintaan tadi diteruskan kepada penduduk bumi. Penduduk bumi kan ada malaikat, ada para malaikat, ada para jin Islam kan, dan adanya orang-orang yang soleh, orang beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kecintaan ini teruskan kepada penghuni bumi lah, macam tu. Yang mana di kalangan kita pun kita tahu siapa orang yang kita perlu cintai. Terutama sekali orang beriman lah. Innamal mu'minuna akhwah. Kan? Kamu ni, orang beriman ni adalah bersaudara. Dan hadis juga ada sebut, dia kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga kamu mencintai akan saudara kamu sama seperti kamu cintai akan diri kamu sendiri. Tak? Mana kita kena cinta saudara kita sebagaimana kita cinta akan diri kita sendiri. Jadi kat situ kita tahulah, ni orang beriman, so kita kena mencintai dia, menyukai dan menyayangi dia. Mungkin ada kalau ada juga kadang-kadang orang ni lah, kita tidak sempurna kan. Masing-masing ada kadang-kadang buat silap dan salah sebagainya. Yang itu benda itu tolak tepilah dulu. Yang penting dia beriman. Yang penting dia beriman. Apalagi kalau dia mengerjakan amalan soleh. Dan kemudian begitu juga sebaliknya. Apabila Allah Ta'ala membenci pula, apabila Allah Ta'ala membenci akan seorang hamba, maka kebencian tadi dinyatakan pada malaikat Jibril. Maka Jibril pun membenci akan hamba tadi.
Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada segala penghuni langit, kan, wahai penghuni langit, sungguh Allah Ta'ala membenci akan hamba tadi, maka naklah kamu benci jugalah. Maka malaikat penghuni langit semuanya membenci akan hamba tadi. Dalam keadaan hamba itu tak tahu pula, dia tak tahulah dia dibenci. Dan dia dibenci ni maksudnya orang yang ingkar pada Allah lah, orang-orang kafir, tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang mengaku Islam tapi melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Ta'ala, mensyirikkan Allah Ta'ala, akan menduakan Allah, kan? Yang tidak nak melakukan, tak buat solat, tak sembahyang, tak puasa, macam-macam lah. Segala tuntutan Allah Ta'ala tadi semua dia tak nak buat. Jadi wujudlah kebencian dekat situ, kebencian Allah Ta'ala. Dan kebencian itu macam-macam cara lah Allah Ta'ala kenakan. Salah satunya Allah Ta'ala melaknat dia, ataupun Allah Ta'ala menyekat rezeki dia, ataupun Allah Ta'ala tidak memberkati akan rezeki yang dia ada. Rezeki ada tapi tidak ada keberkatan, kan? Sampai itu Allah Ta'ala mungkin dia akan chop hati dia, labelkan hatinya, timbulkan titik hitam. Kerana seorang hamba tadi melakukan dosa maksiat, kan ketimbul satu titik hitam kat diri dia. Kalau seandainya dia istighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka titik hitam tu hilanglah. Kemudian apabila dia tidak istighfar dan taubat pada Allah, maka titik hitam tu kalau dia buat dosa lagi bertambahlah. Bertambah sehingga hatinya tertutup, terkunci hati dia, sehingga sukar untuk mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian apabila malaikat penghuni langit dan penghuni langit benci kepada hamba tadi, maka kebencian tadi diteruskan kepada penghuni bumi pula, kepada penghuni bumi. Maka segala penghuni bumi pun membenci dia, benci dia. Yang tadi pada para malaikat, kerana di bumi pun adanya para malaikat juga yang kita tak nampak. Bukan saja di langit ada malaikat, di bumi pun ada malaikat. Kemudian adanya jin-jin Islam, dan juga orang-orang yang beriman. Jadi di kalangan kita pun ada juga kebencian kita. Yang kita benci itu bukan mana batang tubuh dia, tapi sifat dia lah, akhlak dia yang buruk itu yang kita benci. Jadi segala penghuni bumi pun membenci hamba tadi. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala membenci hamba tadi. Nampak? Ini nak nyatakan pada kita ada dua benda lah. Maknanya kecintaan Allah Ta'ala pada hamba tadi, dan juga kebencian Allah Ta'ala kepada hamba tadilah. Macam tu. Dan kebencian ni termasuklah orang-orang yang tidak taat pada Allah, orang ingkar pada Allah, pemimpin-pemimpin yang zalim, raja-raja yang zalim. Ada raja yang mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun, Namrud dan sebagainya. Ini raja-raja zalim, itu semualah mendapat kebencian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita kena fikirlah, fikir, kan? Kita ni berada macam mana? Kita berada dalam kecintaan Allah Ta'ala ke, ataupun kita berada dalam kebencian Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Itu kita pilihlah. Jadi nak nyatakan pada kita di sini juga bahawa, kan, Allah Ta'ala buat macam declaration lah, declaration pengakuan. Akan ada di kalangan hamba ni yang Allah Ta'ala sayang, dan ada di kalangan hamba tu benci. Kebencian tadi, kan, walaupun begitu Allah Ta'ala benci tadi, masih lagi Allah Ta'ala ada masanya kadang Allah Ta'ala bagi peluang lagi lah, peluang lagi pada hamba. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, iza aradal abdu bi'abdihi khairan ajalahun al-kubah fid dunya, wa iza aradallahu bi syarr amsaka bi zambihi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah. Apabila Allah Ta'ala berkehendak pada seorang hamba itu kebaikan, ajalahu al-uqubah fi dunya, Allah Ta'ala mensegerakan balasan di dunia. Iza aradallahu bi 'abdi khaira, apabila Allah Ta'ala berkehendak pada seorang itu hamba itu baik,
maka Allah Ta'ala segerakan balasannya di dunia untuk supaya dia dapat segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau balasan tu dalam bentuk kematian, mungkin tak sempat. Kalau balasan tu dalam bentuk kematian, tak sempat dia nak taubat. Tapi kalau balasan tu bukan dalam bentuk kematian, dengan disusahkan hidup dia dan sebagainya, kemungkinan dengan susah hidup tu, kemungkinan dia akan berubah. Dia akan berubah sikap dia, perangai dia, sehingga dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi ada kebaikan daripada dia tu. Sesuai dengan hadis tadi, iza aradallahu bi'abdi khairan yuwaffa ajalahu ajal ukubah fi dunia. Allah Ta'ala mensegerakan balasan di dunia supaya dia dapat segera istighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau mati terus, memang tak sempat taubat lah. Dia tu. Yang kedua, iza aradallahu bihi syarra amsaka bi'zabihi ataywafa bihi yaumil qiyamah. Apabila Allah Ta'ala berkehendak seorang hamba tu buruk, jelek, kan? Maka Allah Ta'ala menahan dia dengan dosanya. Amsaka bizambihi. Allah Ta'ala menahan dia dengan dosa. Mana dia terus kekal buat dosa lah. Kan? Hatta yuwafa bihi yaumil qiyamah. Sehingga dia teruskan balasannya pada hari kiamat besok. Itulah. Itu kalau Allah Ta'ala nak seorang hamba tu tak elok, tak baik kan? Maka Allah Ta'ala biarkanlah macam tu. Itu istilahnya istidraj. Dan dengar kan? Istidraj ni maknanya Allah Ta'ala bagikan segala nikmat-nikmat dalam keadaan dia murka kepada hamba tadi, tapi dia nikmat dia terus bagi. Sehingga satu masa dan ketiganya dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila tak sempat taubat, maka tiba-tiba malaikat maut pun datang, lalu mencabut akan nyawanya. Masya-Allah. Jadi kalau kita fikirkan hadis tadi, maknanya wujudnya tentang kecintaan tadilah. Kecintaan mahabbatullah, kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba dia. Hamba dia tadi. Sampaikan kecintaan tadi disebutkan kepada malaikat Jibril. Itu sebab tentang salah satu daripada bentuk kecintaan ni kita sebut. Kan? Salah satu daripada bentuk kecintaan kita kepada seseorang, kita sebut kecintaan. Contoh kita cinta pada isteri kita, sebutlah. Aku cintakan kamu, aku suka kamu, kan? Kalau kita tak sebut, mungkin orang tak tahu. Rumah kita tak tahu, kan? Ataupun mungkin ada mana-mana yang kita cinta sahabat kita, tak ada masalah. Aku cintakan kamu, kan? Kerana Nabi dengan para sahabat dulu itu juga. Nabi dengan para sahabat pun itu juga. Kan? Nabi pernah sebut pada sahabat, tidak akan sempurna kecintaan kamu sehingga kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak sempurna kamu cinta sesuatu benda sehingga kecintaan kamu pada Allah Ta'ala itu melebihi kecintaannya kepada benda lain. Dan kamu kena sebut kecintaan itu. Nyatakan kecintaan lah. Zahirkan kecintaan itu dengan menyebut kecintaan. Sehinggalah kalau para sahabat Siti Abu Bakar, Umar dan sebagainya, kan? Nabi minta supaya para sahabat itu sebut, aku mencintaimu ya Rasulullah. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Bila para sahabat sebut gitu, barulah Nabi kata, barulah sempurna imanmu, wahai sahabat kita. Barulah sempurna imanmu bila kamu menyebut, kita menzahirkan kecintaan kita kepada, jadi para sahabat ni menzahirkan kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kita dengan sahabat kita, untuk menyatakan kita cinta sahabat kita tadi, kita sebut kecintaan kita kepada sahabat kita tadi, menzahirkan kecintaan tadi. Saya suka dengan kamu, kan? Macam tu. Itu kan lebih baik, bagus. Tak sebut pun cinta juga. Belanja makan peminum pun cinta juga. Jom pergi makan, minum, ngeteh dan sebagainya. Itu pun kecintaan juga, tapi dia tak sebut kecintaan tu. Dia hanya sebut dari segi haliah, perbuatan saja. Dengan belanja makan itu menunjukkan kecintaan juga, kan?
Ajak datang ke rumah, kan, pun menyatakan kecintaan juga. Tapi yang lebih aula kita menyebut kecintaan itu kepada sahabat kita. Saya menyukai kamu, saya mencintai kamu. Sebagaimana yang berlaku kepada Allah Ta'ala. Tahu tak? Allah Ta'ala disebut kecintaan tadi. Sehingga dizahirkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kan? Sehingga malaikat Jibril pun sampai pada penghuni langit. Dia kata Allah Ta'ala mencintai sebulan. Maka naklah kamu semua mencintai sebulan itu, hamba tadi. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala dia tak senyap. Allah Ta'ala tak senyap dia mencintai sebulan itu. Kan? Allah Ta'ala dia tak senyap mencintai sebulan. Dia tak ada macam separuh kita ni mencintai dalam hati je. Betul tak? Separuh kita ni mencintai dalam hati. Tidak menzahirkan cintaan itu. Tak sebut pun cintaan tu. Memang yang paling baik itu kita sebut kecintaan itu. Dalam hati kita mencintai si fulan, seseorang hamba tadi, kan, sahabat kita. Di samping itu mulut kita pun sebut kita mencintai dia. Sebagaimana yang berlaku kepada Allah. Kan, faham tak? Jadi Allah Ta'ala tadi mencintai si fulan tadi sehingga dia sebut dia cinta si fulan itu sehingga sebut pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun sampaikan kepada malaikat langit. Malaikat langit kemudian kita diturunkan ke bumi. Kita diturunkan ke bumi. Begitu juga kalau kebencian kan pun disebutkan kebencian tadilah. Kebencian tadi kan Allah Ta'ala benci pada hamba tadi sehingga kan malaikat Jibril pun tahu hamba tu Allah Ta'ala bencilah. Jadi sehingga segala penghuni langit, segala penghuni bumi pun membenci kepada sepulan. Bila Allah Ta'ala ada benci ni, payahlah kan. Allah Ta'ala ada murka, dah tak suka, marahlah, payahlah. Tapi walaupun begitu, hamba tadi masih ada peluang lah untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni bersifat maha pengasih dan maha penyayang. Dia masih lagi bagi peluang lah. Itu sebab ada hadis yang dia menyebutkan bahawa Allah Ta'ala tidak akan menerima taubat seorang hamba itu sehinggalah dia punya nyawa tu dah sampai ke halkum. Kalau nyawa dah sampai ke halkum, maka pintu taubat pun dah tertutup. Tak ada masa lagi bertaubat. Ada pula hadis menyatakan bahawa Allah Ta'ala menerima taubat hamba tadi sehinggalah masanya matahari terbit daripada barat. Bila matahari terbit barat, maka pintu taubat pun tertutup. Tak adalah pintu taubat lagi. Selagi mana matahari tak terbit pada barat, maka selagi itulah pintu taubat masih dibuka. Walaupun Allah Ta'ala membenci hamba tadi, tapi masih lagi ada peluang untuk hamba tadi berubahlah, dengan syarat dia berubahlah. Berubah. Dan kalau dia istighfar macam tadi, kalau seorang hamba tu buat kesalahan, maka timbullah satu titik hitam kat hati dia kan. Jadi bila dia dah berubah, maka titik hitam tu hilanglah. Hilang, maka bersihlah dia punya hati dia kemudian. Tapi kalau dia tak taubat pada Allah, maka titik hitam akan berterusan lah. Sampailah hatinya hitam gelap, hitam legam, tertutup, maka susahlah nak pintu hidayah, taufik hidayah tu nak sampailah pada hamba tadi. Susahlah. Maka dia banyaklah terusnya kekal dalam melakukan kemaksiatan dan kata Allah Ta'ala. Itu sebabnya kita kena jaga hati kita jangan ada titik hitam. Jangan hitam dan jangan titik hitam tu bertambah sebagainya. Kalau titik hitam itu bertambah, maka susahlah. Tak sempatlah mungkin kita nak taubat pada Allah Ta'ala. Dah pintu taubat dah macam tertutup lah macam tu. Susahlah nak nampak hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala macam tu. Itulah. Boleh? InsyaAllah itu satu hadis yang kita dapat kongsikan pada pagi ini insyaAllah. Sebenarnya kita lihat kepada soal jawab agama tu. Okey, tasawuf kan? Tasawuf
Hari itu kita lihat definisi tasawuf. Okey, yang soalan nombor 2. Soalan 2. Di muka surat 84. Apakah dimaksudkan dengan tasawuf daripada segi istilah? Apakah dimaksud dengan tasawuf dari segi istilah? Jawapan, terdapat beberapa takrif tasawuf daripada segi istilah. Pertama, pandangan daripada Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi dia kata tasawuf adalah pergantungan seorang hamba kepada Allah tanpa terikat kepada makhluk. Tasawuf ialah pergantungan seorang hamba pada Allah. Mana 100% lah kepada Allah Ta'ala. Mana tawakal dia tinggi lah. Mana tahap tawakal tu. Kerana tawakal ni pun dia ada beberapa tahap. Ada tahap yang rendah, ada tahap pertengahan, ada tahap yang tinggi lah. Kan? Tawakal. Jadi pergantungan seorang hamba kepada Allah Ta'ala tadi tanpa terikat nama Allah. Mana tingkatan tawakal tu tinggilah kepada Allah Ta'ala. Apa-apa saja pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Dan yakin contohnya rezeki itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, Abu Turab An-Nakshabi. Abu Turab An-Nakshabi dia kata sufi ialah seseorang yang tidak dikotori oleh sesuatu maksiat, malah bersih daripada semua perkara yang tercela. Sufi kan, ni asal perkataan sufi lah. Kalau sebelum ni dia ada takrif dari segi bahasa kan. Ada banyak takrif dari segi bahasa yang sebelum ni. 1, 2, 3, 4, muka surat 83 tu. 5, 6 kan. 6 definisi tasawuf dari segi bahasa. Sekarang kita lihat dari segi istilah. Sufi ialah seorang yang tidak dikotori oleh sesuatu maksiat, malah bersih daripada semua perkara yang tercela. Ini pandangan dia lah. Ini pandangan Abu Turab An-Nakshabi. Tetapi hakikat sebenarnya orang sufi pun masih lagi ada dosa dan maksiat. Kan? Malah orang kata wali-wali Allah Ta'ala pun ada juga buat kesalahan juga. Kalau disebut dalam kitab, kata kitab Ikam tu, mana para wali Allah Ta'ala pun ada juga buat silap dan salah. Kalau wali Allah Ta'ala pun ada buat silap salah, apalagi orang sufi. Gitu. Orang sufi pun ada juga kadang-kadang dihinggapi oleh penyakit-penyakit tertentu. Penyakit kata riak, nak menunjuk ke orang, kan? Penyakit sum'ah, menceritakan kita punya kebaikan pada orang. Malam kita beribadah kepada Allah, siang kita ceritakan ibadah kita pada orang lain. Ini pun termasuk jugalah. Benda-benda sifat-sifat mazmumah yang dihinggapi oleh hamba tadi. Kemudian Al-Jurairi dia kata amalan akhlak yang tinggi dan meninggalkan perbuatan keji. Amalan akhlak yang tinggi, akhlak dia tinggi dan meninggalkan perbuatan keji. Akhlak kena baguslah kalau kita jadi orang sufi ni. Kalau kita jadi orang sufi tapi akhlak buruk, kan? Macam mana kita jadi orang sufi? Cakap pun orang kata meneka-neki dan sebagainya. Dengan pakai kopiah, pakai serban. Kopiah, serban semualah. Dengan tasbih kat tangan. Tapi dalam masa sama, cecah orang, maki hamun orang. Macam mana kita nak kata orang sufi? Boleh tak kita kata orang sufi? Tangan kat tasbih tak tinggal. Serban tak tinggal dengan serban yang besar. Tak? Dengan janggut yang panjang, pakai jubah dan sebagainya. Kemudian dengan kayu sugi tak tinggal kayu sugi kat tangan, tak tinggal, kan? Lepas tu dengan berterikat lagi dan sebagainya. Tapi bila bercakap, pumpang cecah orang, jaki maki orang dan sebagainya. Macam mana kita nak kata kita orang sufi? Orang nak dekat pun takut. Orang nak dekat pun takut, lalu orang lagi. Tuan-tuan. Jadi Al-Juraidi kata tasawuf ialah amalan akhlak yang tinggi. Akhlak dia baik, tinggi, bagus. Sentiasa tak meninggikan diri, sentiasa tawaduk, merendahkan diri, tuan-tuan. Dia ibarat dia macam padi lah. Macam mana padi tu
Kan? Kan dia bila lagi tunduk, lagi berisi kan. Lagi berisi, lagi tunduk kan. Bukan maknanya macam lalang. Lalang kan menegak je tu kan. Ada isi tak lalang? Tak ada benda. Kan? Lalang tu kalau kat kebun tu memang kena bakar lah. Bakar lah kan. Potong je lah. Tobeh lah. Lalang tak ada fungsi dia. Mungkin ada fungsi lalang lah. Tapi tak banyak. Tak tahulah. Tapi kita tahu ni lalang ni biasanya menyakitkan mata, menyemakkan mata. Kita lalang. Tapi kalau padi lagi tunduk, lagi bisi. Macam tu. Jadi orang yang sufi ni kalau dia nak jadi orang sufi mestilah sentiasa akhlak yang baik. Sentiasa merendahkan diri. Macam tu. Tak adalah meninggikan diri. Ini bila bercakap pumpang tangan kat tasbih. Itu kan? Tapi mencaci maki orang tak habis kat mulut dia. Semacam mana jadi orang sufi? Okey. Kemudian Al-Kantani, sesiapa yang membekalkan kamu akhlaknya yang terpuji, maka dia telah menambahkan kebersihan jiwa dia. Dia kata, siapa yang membekalkan kamu akhlak yang terpuji, maka dia telah menambahkan kebersihan jiwa dia. Jiwa dia bersih. Itu sebabnya dalam anak jadi orang sufi ni, dia ada martabat, makam-makam kan, yang perlu dilalui lah. Contohnya makam taubat, kan, makam mujahadah nafsi. Mana orang sufi ni sentiasa mujahadatun nafsi, mana bersungguh-sungguh membersihkan jiwa dia daripada sifat-sifat akhlak yang tak elok lah, sifat-sifat mazmumah. Dia sentiasa membersihkan. Itu sebabnya pernah dengarkan perkataan at-tahalli, at-takhalli, at-tajalli. Ada 3 perkataan tu dalam ilmu sufi ataupun dalam ilmu tauhid. At-tahalli ni maksudnya kita mengosongkan jiwa kita daripada benda yang tak elok. Dia mesti ada proses untuk jadi orang sufi ni, antaranya at-tahalli. Tahalli ni kan, takhalli dulu. Khali ni mana mengosongkan jiwa kita lah daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk yang tak elok kan, hasad, dengki dan sebagainya. So kita kena bersihkan. Lepas tu at-tahalli. Tahalli ni mencantikkan ataupun memasukkan benda baik dalam jiwa kita. Dah buang benda buruk kan, baru masukkan benda baik. Jangan masuk benda baik, buruk yang masih tinggal dalam tu. Hati dah bercampur aduk. Nak jadi orang baik, tapi benda yang dalam diri kita pun kita tak bersihkan. Tak sental benda yang tak elok dalam diri ni, sifat hasad, dengki, mazmumah, riak dan sebagainya kan. Buruk sangka dan sebagainya dalam diri kita ni, dalam hati kita tak bersihkan. Tiba-tiba kita nak masukkan benda baik dalam diri kita, susah. Dia dah bercampur aduk. Sebaiknya kita keluarkan dulu, bersihkan diri kita daripada benda-benda yang tak elok. Dah bersih, masukkan benda baik. Macam tu. Masukkan benda baik dengan sifat sabar, sifat tawaduk, merendahkan diri kan. Lepas tu dengan bercakap benar, as-sidqu benar, kemudian asyukru, sentiasa bersyukur kepada Allah. Apa lagi? Az-zuhdu, sifat zuhud. Kemudian arwari, wara. Mana segala sifat-sifat baik tu kita masukkan. Kemudian yang ketiga at-tajalli. Tajalli ni maknanya memperindahkan. Ini semua, ini perindahkan itu pula daripada Allah Ta'ala pula. Kalau 2 tadi pada hamba lah. Kalau 2 tadi makna usaha pada hamba tadi. Mengosongkan dan membersihkan daripada hamba. Kemudian yang ketiga at-tajalli ni Allah Ta'ala pula memasukkan pula. Allah Ta'ala masukkan dengan nur, cahaya kan, makrifat dan sebagainya, dimasukkan pula dalam diri kita, insya-Allah. Itu dia kata at-tajalli. Tajalli ni, asal mana tajalli ni menampakkanlah, menzahirkan dengan sifat-sifat kebaikan. Allah Ta'ala bagikan kezahiran sifat-sifat baik yang ada pada kita pula dizahirkan. Kemudian pandangan daripada Sahal bin Abdullah At-Tusari. Sahal bin Abdullah At-Tusari, sufi ialah seseorang yang bersih daripada maksiat, sentiasa berfikir dan berpegang teguh dengan Allah Ta'ala.
dan tidak dengan manusia. Oleh demikian di sisinya tidak ada apa-apa perbezaan antara emas dengan lumpur. Tak ada beza antara emas dengan lumpur. Hakikatnya samalah, kembalinya kepada Allah Ta'ala. Sufi ialah seorang yang bersih daripada maksiat. Mana diri yang bersih? Tapi hakikat sebenarnya manusia masih ada buat dosa lagi. Sebab siapa mengaji kitab Ikam juga di Masjid Tengku Besar Tampin tu. Di situ ada perbicaraan dalam kitab Ikam tu, perbicaraan untuk orang-orang yang arif billah. Orang-orang yang arif billah, mana orang tingkatan wali Allah Ta'ala pun ada juga, dia kata. Kan ada juga buat silap, buat salah dan sebagainya. Jangan takajub diri, sampaikan ialah orang yang arif, orang yang tingkatan wali ni sudah tentu doanya mustajab. Lepas tu ada yang boleh berjalan di udara, terbang udara, berjalan atas air dan sebagainya. Dan orang-orang yang tingkatan wali Allah Ta'ala sentiasa akan menjadi tumpuan manusia. Kan? Orang arif, mana orang wali Allah Ta'ala kan, orang yang hebat kan. Walaupun orang dia wali Allah, orang arif billah, tapi masih ada lagi sifat-sifat tertentu lah yang tak elok yang masih ada pada mereka. Disebut oleh Syekh Ibn Athilah Sakandari situ. Jadi maknanya orang sufi pun sebenarnya bukannya bersih sangat pun, ada juga buat dosa lagi. Tapi dia nak usaha untuk membersihkan diri dia, sentiasa usaha nak bersihkan diri dia daripada segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak elok dan sebagainya. Gitu. Kalau tadi ni sebut, ini pandangan dia, pandangan Sahal bin Abdul As-Susari. Sufi ialah seorang yang bersih daripada maksiat, sentiasa berfikir dan berpegang teguh dengan Allah Ta'ala dan tidak dengan manusia. Oleh demikian di sisinya tidak ada perbezaan. Dia kata tak ada apa perbezaan antara emas dengan lumpur. Kan? Sama je pada pandangan dia lah. Pada pandangan dia, orang ni berdosa ke, orang ni tak berdosa ke, dia tetap pandang benda yang sama. Itu semua daripada Allah Ta'ala. Kemudian Dr. Abu Wafa At-Taftazani. Dr. Abu Wafa At-Taftazani dia kata tasawuf pada dasarnya ialah akhlak. Tasawuf pada dasar akhlak. Dengan pengertian ini, tasawuf ialah ruh Islam. Kerana seluruh rukun Islam berdasar pada akhlak. Ini pandangan dia lah. Tasawuf pada dasarnya dia kata akhlak. Dengan pengertian ini, tasawuf ialah ruh Islam. Apa makna tasawuf? Ruh dia kata. Ruh Islam. Ruh Islam itu dah tasawuf. Dia kata. Bila kata ruh Islam, itu tasawuf. Tasawuf ialah ruh Islam. Kerana seluruh rukun Islam didasarkan dengan akhlak juga. Segala rukun Islam ni, rukun Islam ada berapa perkara? 5 perkara kan? Yang pertama syahadah. Yang kedua sembahyang. 5 waktu saya semalam kan. Lepas tu apa lagi? Zakat. Tunaikan zakat. Lepas tu menunaikan haji ke Baitullah. Berpuasa bulan Ramadan kan? Itu dikatakan rukun Islam. Jadi kat rukun Islam tadi pun ada juga akhlak, ada juga tasawuf kat situ. Pada rukun Islam. Kan? Gitu. Baik, kemudian apakah definisi Asy'arani berkenaan dengan tasawuf? Bagaimana pula dengan pandangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani? Dia kata dia ni seorang ulama yang terkenal yang menghasilkan banyak kitab tasawuf. Antara kitabnya ialah Tanbih Al-Mughtafirin, Al-Mughtarin. Tanbih Al-Mughtarin. Tanbih mana peringatan. Mughtarin orang yang terpilih. Mughtarin terpilih, mukhtar. Syekh Abdul Wahab Asy'arani merupakan seorang ulama yang terkenal yang menghasilkan banyak kitab tasawuf. Antaranya yang masyhur ialah Tanbih Al-Mughtarin. Maknanya peringatan orang-orang yang terpilih. Jadi Imam Sya'rani dia kata mendimifikasikan tasawuf sebagai ilmu yang terbit di dalam hati para wali apabila mereka memperetikkan Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ilmu yang terbit daripada ulama fiqh. Setiap amalan yang dilakukan dengan panduan kedua-duanya akan menerbitkan pelbagai ilmu. Ada adab, rahsia-rahsia dan hakikat yang tak dapat diungkapkan secara lisan, dengan syarat jika amalan itu bebas daripada kecacatan dan kehendak hawa nafsu.
Definisi ini timbul sebagaimana wujudnya definisi ilmu. Definisi ini hanya terbit selepas pesatnya perkembangan ilmu Islam, cabang-cabang dan juga rangkaian dia. Nampak? Itu pandangan pada Syarani. Mereka kata tasawuf sebagai ilmu yang terbit di dalam hati para wali apabila mereka memperhatikan Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wali ini termasuk para ulama. Ulama-ulama ni pun ada di kalangan ulama ni yang wali Allah Taala. Mereka boleh mengarang kitab berjilid-jilid. Bukan senang nak karang kitab jilid-jilid kan. Kadang karang kitab sampai 20 jilid, 30 jilid dan sebagainya. Kalau dari segi logik kita tak mampu kita nak karang kitab berjilid-jilid tu kan. Kalau tidak ada ilham Allah Taala bagi, pertolongan inayah pada Allah Taala, tak mampu kita nak karang. Kita di sendiri pun kadang kita rasa kita hebat kan. Kita rasa kita hebat orang lain. Tapi satu kitab pun kita tak boleh nak karang. Satu kitab pun tak boleh nak karang. Kitab nipih pun tak boleh nak karang. Macam mana kita nak karang kitab yang tebal? Jadi kalau tengok para ulama, mereka mengarang kitab yang hebat-hebat, berjilid-jilid dan sebagainya. Jadi maknanya bukan hanya semata-mata kekuatan yang ada mereka saja, malah mesti ada bantuan inayah daripada Allah Taala. Dan kemungkinan besar mereka ini wali Allah Taala. Kalau bukan kerana Allah Taala, mereka pun tak boleh nak karang kitab yang banyak berjilid itu. Satu jilid pun kadang-kadang kita nak habiskan pun susah. Nak baca lah. Kita nak baca pun kadang tak terbaca. Satu jilid kitab. Apa lagi kalau kitab yang berjilid. Sampai tua pun, mati pun masih tak habis baca lagi. Kitab yang mereka karang lah. Kitab mereka. Sedangkan mereka mengarang berjilid-jilid. Masya Allah. Inilah kelebihan Allah Ta'ala bagi para ulama lah. Kelebihan gitu. Baik. Jadi sebagaimana ilmu yang terbit daripada ulama-ulama fiqh, setiap amalan yang dilakukan dengan panduan kedua-duanya akan menerbitkan pelbagai ilmu. Ada adab, rahsia-rahsia dan hakikat-hakikat yang terdapat diungkap keselisan. Mana dalam ibadah yang kita buat ni ada. Ada dia punya ruhiyah dia, ada dari segi falsafah dia. Kan, contohlah solat. Solat, berdiri tegak tu pun ada dia punya rahsia kan. Kemudian tunduk ni pun ada juga rahsia dia. Sujud pun ada juga rahsia. Mana kita punya punggung di atas, benda yang buruk ni atas, sedangkan yang mulia ni berada di bawah kan. Di tempat sujud lah. Kepala kan benda yang mulia kan. Cuba kalau orang kotuk kepala kita, marah tak? Marah kan orang kotuk kepala kita? Kerana kepala adalah tempat yang mulia. Kepala tempat yang mulia. Bila kita sujud kepada Allah lah solat, mana kepala kita ke mana? Paling bawah kan? Kepala kita paling bawah. Sedangkan punggung kita ni ke atas. Nampak tak? Mana benda yang mulia duduk kat bawah, benda yang tak mulia ni duduk kat atas. Kenapa kita nak sujud kepada Allah Ta'ala? Mana kat situ pun ada dia punya astral, mana rahsia-rahsia puasa lah. Begitu dengan duduk tahayat dan sebagainya, semua ada rahsia-rahsia dia. Puasa pun, setiap puasa kita buat tu ada rahsia-rahsia puasa. Asral saum, rahsia puasa. Haji, ada rahsia haji. Ada falsafah haji dan sebagainya. Mana setiap ibadah yang kita buat, mesti ada dia punya orang kata rahsia-rahsia yang di sebalik daripada itu. Kadang-kadang kita tak tahu. Tapi para ulama menyusun dia yang mana semua tu diambil daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Macam tu. Baik. Kemudian yang ketiga, soalan 4. Apakah hakikat tasawuf? Jawapannya dalam menjawab persoalan ini dinyatakan pendapat Syekh Abdul Hafiz Faghrahi Ali Al-Qarani. Dia kata tasawuf pada hakikatnya ialah akhlak yang tinggi. Ia mengangkat diri manusia ke martabat yang paling tinggi dan sempurna dengan menghapuskan semua penghalangnya seperti syahwat, suka pada kelazatan, bermalas-malasan pada perkara ketaatan dan tidak ambil peduli mana tidak cakna lah. Cakna zaman sekarang kan istilah cakna.
Tidak ambil peduli, mana tidak cakna dengan perkara remeh-remeh, serta memalingkan diri daripada sifat ungkit-ungkit. Dengan cara itu akan membawa mereka pada agama yang mulia seperti mana yang terangkan dahulu. Nampak? Itu tasawuf. Mana akhlak yang tinggi yang mengangkat diri manusia ke martabat yang paling tinggi dan sempurna dengan menghapuskan semua penghalang. Mana syahwat pun kena kontrol lah. Kita nak buang syahwat pun tak boleh. Nafsu syahwat boleh buang ke? Tak boleh buang. Kalau nafsu syahwat buang kan nak selera makan pun tak ada. Kan? Selera makan tak ada, selera nak bersetubuh dengan rumah pun tak ada kan. Semua tak ada. Kecuali lah Allah Ta'ala dah tarik nikmat tu tak ada. Itu sebabnya sesiapa yang single, yang duda, carilah rumah. Kalau tak, mana macam nafsu dah tak ada. Jangan terasa pula kan. Alah, gurau je kan. Yang single tak cari, yang ada ni mencari, sibuk mencari ni. Nampak? Nampak? Sebab apa? Yang single tak nak cari, yang ada yang mencari pula. Dapatlah yang orang yang ada ni. Baik. Jadi maknanya dalam nak capai pada martabat yang tinggi mesti ada mujahadah nafsi istilahnya. Kan? Mujahadah mana berjuang, kan, bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu dia. Tapi hawa nafsu je tadi tak boleh buang. Kalau buang kan nafsu makan pun tak ada. Semua nafsu tak ada. Orang bagi kuih kek sedap pun kita tak nak. Orang bagi lomang ke, semua rondang ke, semua tak nak. Rondang itik, maman semua tak nak. Sebab apa? Nafsu tak ada lah kan. So nafsu tidak boleh dibuang. Cuma kita diminta untuk kontrol nafsu, mengawal dia. Bila nafsu tak terkawal, habislah, marahlah. Itu yang orang kata merogol orang tu, memperkosa orang dan sebagainya. Yang orang kata onani pun ada. Kan ada video yang baru ni kan, yang onani tu melancap tu lah atas bumbu rumah tu kan. Atas bumbu rumah kan. Sampai kan perempuan tu rakam lah. Rakam. Tapi gambar tu yang anggota sulit tu dikaburkan lah gambar tu. Tapi video tu ada tuan-tuan. Sebab begitu sahajalah, mana dia punya nafsu tu dah tak boleh nak kawal, dia nak kontrol. Sampai dia panjat atas bumbu rumah, kan, pergi kat tingkat orang tu, dia buat macam tu. Jadi orang tu rumah tu ambil gambar rakam perempuan lah tu. Kan? Tak tahulah. Macam tu dia ambil lah kan. Perempuan tu pun tengok, apa benda ni kan? Pelik benda ni kan? Baik. Jadi suka pada kelazatan, bermalas-malasan dan perkara ketaatan, dan tak ambil peduli, tidak ambil cakna dengan perkara-perkara remeh, serta memalingkan diri kepada sifat-sifat ungkit-ungkit. Nampak? Mana kalau ada sifat suka ungkit-ungkit lagi, maknanya belum sampai pada tahap orang sufi lah. Asyik ungkit sana, ungkit sini. Bukan sufi nama tu. Kalau orang sufi, dia tak ada nak sebut nak ungkit-ungkit. Dengan cara ini, mereka membawa pada mereka agama yang mulia, sebagaimana yang terangkan dahulu. Kemudian secara keseluruhannya tuan-tuan, tasawuf ialah ruh Islam. Tasawuf ni ruh Islam, ialah ruh Islam, ufuk yang tinggi bagi pemikiran Islamiah, dan ia bagai pengawas yang menjadikan manusia rasa tercabar untuk menjadi manusia yang sempurna dalam perbuatan serta percakapan mereka, kerana Allah Ta'ala mengetahui dan menguasai gerak-geri mereka. Nampak? Mereka rasakan Allah Ta'ala sentiasa merhati mereka. Itu dikatakan sebagai ihsan. Sifat ihsan dalam tasawuf ni mesti ada sifat ihsan ataupun makam muraqabah. Pernah dengar kan? Makam muraqabah. Makam muraqabah ni hamba tadi sentiasa merasakan Allah Ta'ala memperhatikan gerak-geri dia. Matikan segala gerak-geri dia, macam CCTV lah. Saya mematikan gerak-geri kita, dan dia takut
terjerumus dalam benda dosa dan juga maksiat, kerana Allah Ta'ala sentiasa merhati apa yang dibuat. Kemudian mereka tidak suka melakukan perkara yang bertentangan dengan kebenaran. Kemudian mereka serta mengharapkan pahala dan takut akan balasan buruk. Tetapi di sana ada perkara yang lebih baik daripada itu, iaitu mereka melakukan sesuatu ini semata-mata kerana cintanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Tidak mengharapkan pahala dan bukan kerana takut akan balasan daripada Allah. Bukan mana dia takut pasal Allah Ta'ala, dan malahan dia lebih tinggi daripada itu. Mana amalan dia buat tadi semuanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu sebabnya kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Tuhfatul Murid, dalam kitab Tuhfatul Murid dia katakan orang yang ikhlas itu dia ada 3 martabat. Orang ikhlas dalam ibadah ada 3 martabat. Okey. Martabat yang paling tinggi orang ikhlas ini, dia buat satu benda tadi bukan kerana pahala, bukan kerana nak syurga dan bukan kerana takut neraka. Itu tingkatan paling tinggi orang ikhlas. Yang kedua, tingkatan yang kedua rendah sikit, mana dia buat satu benda tadi masih lagi nakkan pahala, nakkan syurga, dan takutkan neraka. Itu yang ketiga lah. Yang keempat, orang yang ikhlas tadi, dia buat satu tadi supaya dia terhindar daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Supaya dia terhindar daripada segala kemurkaan Allah Ta'ala. Maka kat situ pun ada juga tingkatan orang ikhlas jugalah. Tapi yang paling tinggi ikhlas tadi, dia buat satu tadi bukan kerana nak syurga pahala, tetapi semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu dia katakan supaya tingkatan ikhlas paling tinggi. Baik. Kemudian daripada kepahaman ini, sampai situ lah. Saya rasa sampai situ dah kita punya pengajian ini. Itu pun dah 1 jam. Daripada 6.30 sekarang dah 7.30. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan kita, perkongsian ilmu pada pagi ini, mudah-mudahan kita akan menambahkan ilmu kita dan pemahaman kita pada Islam. InsyaAllah. Akan datang kita sambung lagi di muka surat 85 lah, tanda situ. Saya buka kalau ada pertanyaan sebelum saya menutup. Ya. Kita disarankan untuk menzahirkan cintaan kepada Allah, menzahirkan cintaan. Ya. Jadi kalau benci macam mana Ustaz? Sebab kenapa kata kita tak dipaksa nak benci orang? Ayolah, benci punya tu lah. Benci ada 2 jenis lah. Satu, kita menzahirkan kebencian tadi. Dan kita benci tu bukan benci orang itu. Benci perbuatan dia. Benci perbuatan dia, akhlak dia, perangai buruk dan sebagainya. Yang kedua, kita benci dalam hati pun benci jugalah. Itu sebab dalam satu hadis tu, iza man ra'a minkum munkaran fal yughayyi bi yadihi. Bila seorang melihat satu kemungkaran tadi, maka ubahlah dengan tangan dia. Kalau dia tak mampu, fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tak mampu dengan tangan, maka ubahlah dengan lidah dia. Lidah dia kan. Masa dengan benci dengan lidah pun masih boleh lagi. Wa iza lam yastati' fa biqalbi. Kalau tak mampu dengan hati dia. Kalau kita tak mampu nak membenci dia dalam mana, dan tak mampu kita nak bongih dengan dia, marah dengan dia sebabkan dia buat tak elok tadi, maka sekadar dalam hati kita, mana kita tak redha dengan apa yang dia dah buat tadi. Tapi kalau kita boleh cakap pada dia, jangan buat benda tu, lagi elok. Ataupun mungkin dalam bentuk nasihat lain. Nasihat lain, kan? Sebab ada orang kadang-kadang dia tak boleh terima lah kalau kita cakap kasar dengan dia. Menegur kasar, kadang orang tak boleh terima. Ada orang boleh terima kalau kita tegur kasar. Sebab suara dia pun kasar, kita pun kasar juga lah. Sebab ada orang ni kadang-kadang dia suara dia tinggi. Dia kalau bercakap tu memang high level lah. Tinggi je, memang nada dia memang tinggi. Memang Allah Ta'ala jadikan nada dia tinggi. Bila bercakap dia tak payah pakai mic. Tak ada mikrofon pun tak apa. Memang dia nada dia tinggi. Allah Ta'ala dah ciptakan nada dia bila bercakap tu memang tinggi lah.
Jadi kalau tinggi, kita poket dengan dia pun dia tak kisah sebab dia suara dia tinggi. Kan? Suara dia tinggi. Ada orang suara susah nak keluar. Payah nak dengar suara tu payah. Memang suara tu kecil, tak tahulah. Suara kecil kan. Kita tak boleh tegur dia dengan kasar sebab memang dia jenis orang yang sentimental. Orang yang jiwa cakap pun tak dengar cakap. Tak dengar sangat apa dia cakap. Memang Allah Ta'ala dah cipta dia macam tu lah. Allah Ta'ala dah cipta dia, memang suara dia tak kuat. Mana kalau dia bercakap tu, kalau tak pakai mic tu memang orang tak dengar. Bila pakai mic pun, kadang-kadang pakai mic pun orang tak dengar juga. Macam mana? Betul kan? Bagaimana suara dia kecil, suara dia tak kuat. Ada orang suara terlampau kuat pula. Bila cakap tu macam dia menongking gitu, tapi dia tak ada menongking pun. Tapi Allah Ta'ala dah jadikan menjadi macam tu suara. Dia tengok pada keadaan macam mana lah macam tu. Boleh? Lain? Tak ada? Tak ada habis. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafiyil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'na fata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffirna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Assalamualaikum kepada semua jemaah. Jadi diwajibkan kita selalu jemput semua sekali sebelah sana. Semua sekali wajib. Ustaz jemput sekali Ustaz. Apa? Itu bahaya.